العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Allah sebab bagi kita peluang untuk kita sama-sama masih lagi berada di atas muka bumi, mempelajari dan mempertingkatkan ilmu kita untuk kita sama-sama mempertingkatkan kualiti amal ibadah kita insya-Allah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita juga berselawat dan salam, mengucap selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas usahanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat, para tabi'in yang berusaha menyampaikan ilmu, menyampaikan syariat Islam kepada kita, itulah di antara usaha-usaha jihad mereka, mujahadah mereka. Semoga mereka semua dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, kita masih lagi berada di dalam bab yang berkaitan dengan membaca Al-Quran, berkaitan dengan Al-Quran, adab-adabnya dan sebagainya. Maka hari ini kita teruskan lagi pada muka surat 214, perenggan yang 1, 2, 3, 4, 5. Saya kira 5. Tak apalah, yang bermula dengan apabila. Yang bermula dengan apabila di dalam mulut terdapat kekotoran. Kejap. Bukan. Yang bermula dengan ditekankan juga bagi pembaca Al-Quran. Ditekankan juga bagi pembaca Al-Quran. Macam biasa saya akan cuba terjemah daripada teks Arab direct. Siapa-siapa yang tak faham ataupun ada keraguan atau kesamaran pada terjemahan dalam cetakan Al-Hidayah itu, boleh bertanya dan kita dapatkan penjelasan dan merungkaikan kalau ada kekusutan lah, insya-Allah. Seharusnya ataupun sepatutnya bagi seorang yang membaca Al-Quran itu, dia membaca Al-Quran di dalam keadaan khusyuk, dan tadabbur. Itulah kehendak ataupun tuntutan yang sepatutnya. Haruslah, sepatutnya bagi orang yang membaca Al-Quran membaca dalam keadaan khusyuk dan tadabbur dan khudu'. Saya selalu sebut apa yang Allah sebut dalam Al-Quran tentang zikir yang paling bagus sekali. Kita semua faham zikir yang paling bagus sekali adalah Al-Quran. Dan bila Allah sebut dalam Al-Quran, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah, maka itu juga berkaitan dengan cara kita berzikir, mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perlu kepada khusyuk, perlu kepada hadirnya hati, perlu kepada tadabbur ataupun memahami makna yang kita baca. Sepatutnya begitulah. Wal khudu', dan ada bentuk kepatuhan dan tunduknya kita kepada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang pentingnya, yang sepatutnya adalah seorang yang membaca Al-Quran perlu ada perkara itu. Dia bukan satu perkara yang wajib, macam saya selalu ulang juga. Dia bukan satu perkara yang wajib, tapi perkara yang sepatutnya. Sebab Al-Quran ini, orang Arab baca, kita kata dia bolehlah nak faham. Tapi kalau orang ajam, dia perlu kepada usaha-usaha yang lain. Contohnya kepada melihat kepada terjemahan-terjemahan, ulasan-ulasan tadabbur dan sebagainya supaya dia faham dan dia boleh tadabbur. Tapi itu semua tidaklah sepatutnya menjadi penghalang kepada orang yang mahu nak belajar Al-Quran. Tiba-tiba bila dengar arahan yang macam ni sepatutnya kena tadabbur dan sebagainya, lalas dia kata tak perlulah baca Quran, susah sangat.
Tak, dia bukan macam tu. Pada awalnya baca sahaja, itu sebab disebut dia dalam ta'rifan Al-Quran al-muta'abbad bi tilawatihi. Yang mana ianya menjadi ibadat hanya dengan membaca. Tidak semestinya tadabbur, tidak semestinya faham. Baca saja pun dah jadi ibadat dan dapat pahala insya-Allah. Tetapi yang kita fokuskan dekat sini adalah bagi satu lagi next level ataupun tingkatan yang lebih daripada itu adalah sepatutnya seseorang yang baca Al-Quran kena ada khusyuk, hadir hati, tadabbur, tunduk, rasa patuh kepada ayat Allah, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang sepatutnya, Maka setiap orang bila dia baru belajar Quran, dia tak sempat nak tadabbur, teruskan baca Al-Quran. Teruskan tahsin Al-Quran. Teruskan berusaha untuk membaca Al-Quran dengan baik. Kemudian sedikit demi sedikit cuba untuk khusyuk. Cuba untuk hadirkan hati dan khusyuk ini perlu kepada memahami ayat Al-Quran. Cuba faham sikit-sikit, cuba lagi esok untuk faham. Maka itulah kerja-kerja usaha-usaha jihad orang Islam kepada nak pelajari Al-Quran dan nak memahami Al-Quran. Dan inilah makna ataupun yang dikehendaki, yang dituntut. Yang dituntut. Wabihi tansyarihu as-sudur wa tastanirul qulub. Dan dengan itulah terlapang dan terbukanya dada. Maksudnya tenangnya dada itu, dada seseorang itu, hatilah, hati, jantung hati. Wa tastanirul qulub, dan hatinya juga akan menjadi bersinar dengan kita memahami, mentadabbur Al-Quran. Dan dalil-dalilnya banyak untuk kita letak di sini, dan kemasyhuran ataupun secara masyhurnya dikatakan Al-Quran itu perlu ada khusyuk dan tadabbur dan patuh itu banyak sangat-sangat untuk kita sebut di sini. Itu apa yang Imam Nawawi beritahu lah. Dia selalu sebut kalau ada banyak dalil-dalil dan perkara itu dah jadi famous dan maklum sangat-sangat, dia tak sebutlah, dia hanya sebut secara ringkas sahaja. Dan dalil-dalil itu dah terdapat di dalam bab-bab yang sebelum ini ataupun dia masukkan dalam kitab-kitab dia yang lain, contohnya adab hamalatul Quran dan sebagainya. Jadi nak bagi tahu dekat sini dia menekankan dan memfokuskan kepada kita untuk memahami kenapa perlunya khusyuk dan tadabbur dan khudu' dan patuh, tunduk itu kepada dalam keadaan kita membaca Al-Quran. Lepas tu dia kata apa? Waqad bata jama'atun minas salaf yatlul wahid min. Yang ni pun kita kena faham betul-betul supaya orang-orang yang belum lagi Muslim dia tidak salah faham dengan ayat ini. Okey. Dia kata telah ramai, bukan yang ni tak apa lagi, yang sat lagi ada lepas ni wasa'iqa jama'atun tu agak ni lah, nanti kita tengok. Dia kata dan telah ramai, telah berlaku di kalangan jamaah minas salaf, ulama-ulama salaf dulu, mereka membacakan satu daripada ayat Al-Quran pada minhum ayatan wahidah, yatlul wahid minhum, seseorang daripada mereka itu membaca satu ayat Al-Quran pada satu malam secara keseluruhan. Maksudnya satu malam tu dia membaca satu ayat sahaja. Sebab nak memahami dan mentadabbur ini bagi setengah orang mengambil masa yang lama. Dan kalau ada orang kata dia boleh tadabbur dalam waktu yang pendek itu, mungkin itu pada dia tadabbur, tetapi bagi orang lain mungkin tak cukup tadabbur. Jadi apa yang memberi kesan kepada diri dia itu penting. Ayat Allah yang memberi kesan kepada seseorang itu. Ada orang dengan satu ayat dia boleh memberi kesan. Ada orang baca 5 ayat, 6 ayat memberi satu kesan yang kecil. Jadi ada keupayaan-keupayaan dan perlu kepada jihad dan mujahadah dalam memahami dan mentadabbur ayat Al-Quran. Dia kata satu malam atau sebahagian besar pada waktu malam itu mereka mentadabbur ayat Al-Quran bersama-sama dengan mereka membaca. Mereka sambil-sambil membaca dan mereka mentadabbur. Wasa'iqa jama'atun minhum. Ada di kalangan mereka yang pengsan. Ada di kalangan mereka yang pengsan. Ada di kalangan mereka yang meninggal pun. Kalau tengok, saya bila mula-mula baca teks akhir perenggan ini rasa macam okey, perkara ini kita yang faham, mungkin kita faham bahawa di sana terdapat orang-orang salaf, ulama-ulama salaf dulu, orang-orang yang terdahulu bermati-matian untuk mengenal dan menghafal dan mentadabbur Al-Quran.
sehingga diceritakan oleh Imam Nawawi rahimahullah ada yang pengsan, ada yang mati pun. Tapi konteks ini perlu diperhalusi kalau ianya disebut di hadapan orang-orang belum lagi Muslim ataupun orang yang baru nak berjinak-jinak dengan Al-Quran. Sehingga kita tidak menggambarkan susahnya Al-Quran itu. Kita tidak menggambarkan bahawa kesan daripada nak mentadabbur Al-Quran tu ada yang sampai mati, ada yang sampai pingsan. Jangan sampai macam tu. Bagi golongan kita, circle kita yang belajar Al-Quran, kita sama-sama tahu kita tak tahu bila kita nak mati, kita berusaha untuk betul-betul faham Al-Quran, maka tak kisahlah kita kata mati pun tak apalah, aku mati dalam belajar Al-Quran. Biarlah aku pengsan dalam keadaan aku belajar Al-Quran. Itu cara faham kita. Tapi bagi orang-orang yang mungkin melihat ini satu konteks yang susahnya belajar Al-Quran, takkanlah bila masuk Islam, bila menjadi seorang Muslim yang baik itu perlu sampai bermati-matian nak baca Al-Quran. Maka ada orang mungkin melihat satu dalam sudut pandang yang agak sinis, tapi kita perlu perhalusi supaya kita fahamkan mereka bahawa bagi orang-orang yang mendapat kemanisan iman, yang mendapatkan bahawa Al-Quran itu menjadi sumber inspirasi dalam hidup dia, menjadi satu kewajipan bagi dia sebagai seorang Muslim untuk memahami Al-Quran, maka ia menjadi satu perkara yang boleh diterima walaupun kita bermati-matian untuk menghafal, mentadabbur, membaca Al-Quran kalamullah azza wa jalla. Boleh faham sebab banyak sekarang ni orang bermain dengan bahasa. Banyak manusia bermain dengan dialog, bermain dengan caption. Ada yang diambil secara sedikit. Kalau kita baca perenggan ni dari awal sampai habis kita faham. Tapi kalau ada orang mari mengambil, dia kata, tengok dalam masyarakat Islam ada yang pengsan memahami Al-Quran, ada yang mati untuk memahami Al-Quran, maka itu satu perkara yang bahaya. Jadi untungnya kita belajar, itu sebab kata untungnya kita belajar berkitab, maka kita nampak konteks yang menyeluruh di dalam perbahasan dan kata-kata para ulama. Sama juga banyak ulama dah disalah fahamkan, contohnya Ibn Taymiyah dalam beberapa fatwanya dikatakan agak radikal, agak agresif, agak ganas. Maka disebabkan apa ianya berlaku? Disebabkan bahawa orang yang mengambil quotation itu, potongan-potongan fatwa itu tanpa melihat kepada soalan-soalan, tanpa melihat kepada konteks sebenar. Imam Ibn Taymiyah contohnya bila menjawab dalam konteks-konteks yang tertentu, dia hidup bukan hidup zaman macam kita sekarang ni. Hidup senang kan, makan pun banyak, boleh jalan sana sini, kita bercakap tentang ekonomi kita merosot, tapi ramai yang beli tiket kapal terbang pergi sana sini, ramai yang pergi shopping komplek, keluar daripada Ion tu contohnya penuh troli. Maka kita duduk dalam keadaan yang tidak sama dengan keadaan para ulama terdahulu, dalam konteks mereka memerangi penjajah, memerangi dan mengasuh, mendidik umat Islam untuk berjihad. Maka konteks itu perlu difahami. Sama juga macam perenggan yang kita tengah baca ni, kita kena hati-hati betul-betul supaya kita faham, sebab kita belajar. Tapi ingat, kalau lepas ni terjumpa ada serangan-serangan terhadap kata-kata para ulama, kita faham dan kita cuba defend dan pertahankan. Itu untungnya dan lebihnya orang yang belajar. Wallahu alam. Kita teruskan lagi. Ini berkaitan dengan buka. Ini berkaitan dengan menangis. Ini berkaitan dengan menangis. Apa Imam Nawawi kata? Wa yustahabbul buka wattabaki. Dia kata wa yustahabbul buka wattabaki liman la yaqdiru 'alal buka. Fa innal buka, dia kata disunatkan untuk kita, disunatkan untuk menangis. Disunatkan untuk menangis, wattabaki, dan buat menangis. Bagi siapa? Bagi siapa yang tak mampu untuk menangis. Maknanya macam mana? Ada orang dia senang menangis. Kadang-kadang dia menangis sebab orang menangis. Ada orang ketawa sebab dia tengok kawan dia ketawa. Dia tak sampai dalam hati pun, tapi menangis sebab tengok orang menangis. Ketawa sebab tengok orang ketawa. Sedih sebab tengok orang sedih. Okey. Ada kategori orang sedih dengan sendirinya disebabkan dia memahami keadaan itu. Ada orang sedih bukan sebab dia memahami, tetapi dia tersentak ataupun teringat sesuatu perkara yang telah dia hadapi dan sebagainya. Berbagai-bagai keadaan manusia.
Ada orang menangis dengan sebab itu, ada orang menangis sebab sedih, ada orang menangis sebab gembira, ada orang menangis sebab rasa terhina, ada orang menangis sebab rasa susah sangat, duit tak ada. Dia tak sedih, tapi duit tak ada, dia rasa risau sampai dia menangis. Jadi kita biarlah menjadi orang yang menangis sebab memahami ayat Al-Quran, takut dengan ancaman-ancaman azab Allah SWT di dalam Al-Quran, menangis sebab sayang dan cinta kepada Allah Azza wa Jalla dan sebagainya. Maka dikatakan kat sini, bila kita baca Al-Quran, disunatkan untuk kita menangis. Dan buat menangis pun tak apa bagi orang yang tidak mampu untuk menangis. Sebab dia kata apa? Fa innal buka' indal qira'ah, sebabnya menangis di sisi membaca Al-Quran itu adalah sifat orang-orang yang arif, orang-orang yang takut kepada Allah Ta'ala, orang-orang yang kenal Allah Ta'ala, orang yang faham Al-Quran. Maka kita meniru orang-orang salih tidak ada masalah. Yang masalahnya kita meniru orang-orang yang tidak saleh, meniru cara pakaian yang kita pun tak tahu dari mana, kan, sampai hilangnya identiti orang Melayu dan sebagainya. Mungkin itu satu perkara yang perlu dilihat. Tetapi kalau kita meniru dan mencontohi cara hidup orang-orang saleh, walaupun pada peringkat awal kita tidak memahami, tidak mengapa, sebab mereka itu orang-orang saleh. Dalam waktu yang sama kita cuba memahami kenapa begini, kenapa begitu, kenapa dia menangis, kenapa ustaz menangis, kenapa syekh menangis. Syekh itu membagi tahu, Allah menyebut di dalam surah ini seksa neraka, Allah menyebut tentang kacau bilau hari kiamat, tiupan sangkakala dan sebagainya. Aku takut. Maka kita pun faham, bila jumpa ayat tu lagi, kita mungkin dah boleh sampai tahap menangis. Menangis itu perlu dibuat, tapi bukan satu perkara yang kena dipaksa, sebab kadang-kadang benda yang dipaksa ini fake pada awalnya, tetapi dalam konteks membaca Al-Quran, ulama kata tabaki, maksudnya buat menangis pun tak apa bagi siapa yang tak mampu untuk menangis. Tapi jadilah orang yang betul-betul menangis dengan sebab dia faham apa yang isi kandungan Al-Quran, sama ada ia gembira dan rindu kepada Allah Ta'ala, ataupun dia takut kepada siasaan Allah Ta'ala, ataupun apa-apa sahaja keadaan yang menyebabkan dia rasa sedih disebabkan dia memahami apa yang tersebut di dalam Al-Quran. Wa syiar ibadullah salihin, dan syiar hamba-hamba Allah yang salih. Dalilnya apa? Dalilnya sebelum ni kita dah jumpa. Contohnya bila Allah sebut di dalam Al-Quran, Allah kata apa? Allah kata innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu, mereka itulah bila disebutkan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, disebutkan Allah Taala sebagai zat yang maha agung itu, wajilat qulubuhum. Mereka, hati mereka rasa gemetar, rasa takut, rasa risau, rasa takut. Maksudnya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan ke atas mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, telah menambahkan ke atas mereka itu keimanan. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan ke atas Tuhan mereka itu mereka bertawakal. Surah apa ni? Surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal ayat 2. Ini di antara sifat orang-orang beriman. Kalau kita rasa takut bila kita baca ayat Tuhan, bersyukurlah. Bersyukurlah bila kita rasa takut bila kita baca ayat-ayat Allah Ta'ala. Tapi kita kena risau kalau kita baca ayat-ayat Allah SWT dalam keadaan kita baca, kita faham terjemahan lah, tapi kita tak rasa takut. Itu kita kena risau. Tapi kalau kita ada risau, kita kena bersyukur. Ya Allah, Engkau bagi aku risau. Engkau bagi aku sifat orang-orang mukmin, yang mana hati-hati mereka itu rasa takut dan gementar bila disebut Allah SWT, disebut nama Allah SWT, disebutkan ayat Allah SWT, bertambah iman. Memang iman itu bertambah dan berkurang, tapi yang pentingnya bila disebut ayat Al-Quran, bila dibaca ayat Al-Quran, masa tu iman kita makin kuat sikit, makin kuat. Kalau lepas itu nak berkurangan, itu kita pun tak minta, tetapi dengan maksiat kita akan berkurangan. Dengan kurangnya kita beramal ibadat, dia akan berkurangan. Itulah konteks iman seorang hamba Allah SWT yang tidak maksum. Okey. Jadi di dalam ini disebutkan apa? Imam Nawawi dia kata, dia buat mari ayat Allah SWT di dalam surah Al-Isra ayat 109, Allah SWT dia kata apa?
Ini sifat orang-orang mukmin bila didatangkan kepada mereka Al-Quran. Wa yakhruna lil adhqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a. Mereka ini tersungkur, terungkup di atas muka mereka sebab takut. Yabkun, mereka menangis. Mereka menangis. Ini sifat orang beriman bila dibentangkan kepada mereka ayat Al-Quran. Wa yaziduhum khushu'a, dan menjadikan mereka itu bertambah-tambah khusyuk. Bertambah-tambah khusyuk kepada Allah SWT, bertambah-tambah khusyuk membaca Al-Quran dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Maksudnya mereka sampai tersungkur, terungkup ke atas muka mereka. Itu gambaran yang Allah sebut di dalam Al-Quran. Wa yakhiruna lil adhqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a. Waqad zakartu atharan, aku telah menyebut berbagai-bagai banyak, maksudnya asar ataupun dalil-dalil sumber-sumber berkaitan dengan perkara ini, yang mana ianya aku letakkan di dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran, pada kitab yang namanya penerangan pada perkara yang menyatakan adab-adab membaca dan menghafal Al-Quran. Ini bagus ni kalau kelab sahabat pecinta Al-Quran belum lagi ada sesi untuk ini, boleh cari asatidzah, boleh cari ustaz-ustaz lain, cuba tengok, suruh dia baca kitab ini dan kita sama-sama membaca, dan bagaimana kita nak menjaga Al-Quran. Al-Quran nikmat paling besar. Nikmat iman tu besar, nikmat Islam itu besar juga. Al-Quran juga besar nikmatnya. Sebab kalau tak ada nikmat-nikmat ni kat atas kita, Allah bagi kepada kita, kat mana kita nak duduk. Inilah yang kita bekalan kita nak bawa jumpa Allah SWT dengan segala arahan dan nasihat syariat yang ada di dalam Al-Quran. Selepas itu saya tengok kejap kalau ada soalan. Kalau ada soalan lah. Harap-harap malam ni tak ada soalan. Biasanya malam jarang ada soalan kan. Alhamdulillah. Dia senang sikit faham. Jadi kita tengok apa yang disebut seterusnya oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Said Al-Jalil, ini gelaran lah. Said Al-Jalil sahibul karamah, pemilik karamah. Dan juga ilmu-ilmu ma'arif wal mawahib, kehebatan-kehebatan dan lataif, dan kehalusan karakter dia tu kan. Siapa dia tu? Ibrahim Al-Khawwas. Ibrahim Al-Khawwas ni dia ni orang Iran sebenarnya. Dia ni orang Iran. Dan nama dia Abu Ishaq Ibrahim bin Ahmad bin Ismail Al-Khawwas. Al-Khawwas ni kalau ikut dia macam rotan. Dia bekerja buat sesuatu lah, buat yasna'ul khaws, dia macam rotan ke, ada barang lah, ada produk yang dia buat. Itu sebab ulama ahli sunnah, sebab Iran tempat Syiah, tetapi di dalam Iran juga banyak lagi orang-orang Sunni. Tetapi sekarang ni ada isu, bukan sekarang lah, berpuluh-puluh tahun dah sebenarnya Syiah menguasai Iran, dan sebahagian besar Iraq juga selepas kematian Saddam Hussein. Itu agak, ini mengikut beberapa teori dan mengikut beberapa maklumat lah. Tetapi nak ceritanya ada juga di kalangan ulama-ulama pada ketika itu di Iran, ramai juga orang ahli sunnah wal jamaah, dan mereka inilah yang menggelarkan Ismail bin Khawwas ini sebagai Al-Khawwas, sebab dia merujuk kepada macam kita kata Ahmad si tukang kasut contohnya kan, Ali peniaga daging kan, kita panggil mana Ali daging, Ali sayur contohnya kan, Abu basikal sebab dia baiki basikal, macam itulah lebih kurang. Jadi ulama ahli sunnah gelarkan dia Al-Khawwas, Ibrahim Al-Khawwas. Dia di kalangan ulama ahli sunnah wal jamaah, dia merupakan orang yang kuat tasawuf, orang Sunni, orang ahli sunnah wal jamaah yang juga kuat tasawuf, masyhur dengan tasawufnya, Sufi, yang mana ia hidup pada kurun ketiga, dalam tempoh kurun ketiga hijrah itulah, dalam kurun ketiga hijrah itu. Dan dia disebut tentang bahawa dia ni kuat bertawakal, dan dia banyak musafir ke Mekah, dan dia banyak juga karangan-karangan, cumanya mungkin karangan-karangan tak sampai kat kita lah, tak sampai dekat kita.
Dia bagi tahu, dia sebut di dalam, dia meninggal pada tahun 291 Hijrah lah, dia meninggal pada tahun 291 Hijrah. Dia kata apa? Dia kata dawaul qalb khamsatu asya. Dia kata ubat hati ada 5 perkara. Rasanya lagu ni ada lagu lah kan, ubat hati ada 5 perkara, rasanya Opik dari Indonesia, penyanyi nasyid daripada Indonesia tu kan. Dia kata ubat hati ya. Jadi itu adalah kata-kata Ibrahim Al-Khawas. Dia kata ubat hati itu ada 5 perkara, ada 5 item. Ada 5. Yang pertama apa? Qiraatul Quran bitadabbur. Membaca Al-Quran dengan tadabbur. Bukan membaca Al-Quran saja, tetapi membaca Al-Quran dengan tadabbur. Kita banyak habis masa membaca komik, scroll TikTok, IG dan sebagainya, tapi kita mungkin tak banyak masa untuk memahami Al-Quran. Okey? Kita tak banyak masa memahami Al-Quran. Maka kita kena jadi orang yang membaca Al-Quran, kita kena jadi orang yang cuba memahami Al-Quran. Ada masa mungkin kita, sebab Al-Quran ini sebenarnya bila kita baca, ada rasa sedikit keletihan sebenarnya bagi orang yang tak biasa. Even orang yang biasa pun dia ada keletihan sebab membaca. Dan sifat Al-Quran tu sendiri pun sebenarnya Alhamdulillah dia satu nikmat kepada kita. Maka kalau tak pelik pun kalau ada orang kata baca Quran letih. Takkan baca Quran letih. Tak, dia kalau dah memang letih-letih lah. Penat-penat lah. Kita jangan kata macam membaca Al-Quran ni sebenarnya tidak akan letih. Maksudnya baca 15 muka surat, 50 muka surat pun tak akan letih. Tanyalah orang yang menghafal Al-Quran, tanyalah orang yang membaca Al-Quran, dia akan ada letihnya juga. Tapi kalau datang letih itu sebab yang baiknya baca dan tadabbur dan memahami. Tapi kalau datang letihnya itu, kalau datang letih itu mungkin boleh baca saja terjemahan, tidak ada masalah juga, sebab membaca terjemahan walaupun tidak dinamakan membaca Al-Quran, tetapi ia satu usaha untuk tadabbur Al-Quran. Okay. Yang pertama, membaca Al-Quran dengan tadabbur. Yang kedua apa dia? Khala'ul batn. Maknanya apa? Maknanya perut kosong. Perut kosong ni bukanlah lapar. Kalau lapar dia tak tenteram. Dia perut tu tak penuh. Perut itu tidak penuh, tidak kenyang. Tidak, orang kata sampai seeh, makan sampai seeh, makan sampai nak menapah pun tak, udara nak menapah pun tak boleh. Maka itu di antara perkara yang disebut oleh Ibrahim Al-Khawas. Maksudnya perut kita ni jangan duk penuh sangat. Kalau penuh dia akan jadi mengantuk. Ada pendapat-pendapat, ada kata-kata ulama lain, bila perut penuh, badan pun akan malas, badan pun akan jadi berat, diri pun akan jadi malas dan mata pun akan mengantuk. Lepas tu ubat yang ketiga apa dia? Wa qiyamul lail. Mendirikan malam. Salat pada waktu malam. Maka itu juga ubat hati. Ubat penyakit hati. Okey. Maksudnya orang kata apa, nak jadikan hati kita tu tenang, nak jadikan hati kita itu bagus. Inilah antaranya apa yang dia bukan hadis, tapi ulama punya ilham, ulama punya dipanggil eksperimen, percubaan daripada para ulama untuk memahami kehidupan manusia itu. Inilah yang datang daripada ulama. Wa tadarru' inda sahar. Maknanya tadarru', khusyuk, fokus dalam beribadat pada waktu bila? Pada waktu sahur. Pada waktu sahur ini maksudnya macam kita bincang itulah, di ujung malam, dalam waktu 1/3 malam yang akhir. Yang ubat yang kelima apa dia? Mujalasatus salihin. Berada dan duduk dengan orang-orang saleh. Duduk dan berada dengan orang-orang saleh. Sebab orang-orang saleh ini banyak membawa kita kepada mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, menyebut dan bercakap perkara-perkara yang baik. Maka kita kena jadi orang saleh, supaya kita juga menjadi ejen kepada perubahan orang. Bukan kita jaharap kita nak cari orang saleh, tetapi kita tidak mencuba untuk menjadi orang yang saleh. Jadi ini benda-benda yang dinasihatkan oleh Ibrahim Al-Khawas. Lepas tu, kejap, ada nampak macam ada bukan soalan. Soalan ke apa ni? Okey, tabi'in. Dia termasuk di dalam golongan tabi'in lah juga. Kalau kita kata dia termasuk dalam golongan tabi'in lah juga. Dia boleh, dia tidak, kejap. Kalau tengok dalam tulisan dia ni, kalau 291, kejap. Sahabi dalam, mungkin tabi'in. Mungkin dah masuk kepada tabi'in. Sebab tabi'in
Dia mungkin tabi'in. Dia mungkin tabi'in sebab dia tidak sezaman dengan Imam Malik. Imam Malik dalam 150 Hijrah lebih kurang. Imam Malik rahimahullah. Imam Malik rahimahullah, kejap. Imam Malik. Imam Malik bin Anas ini dia meninggal pada tahun 179. Imam Malik ini tabi'i. Imam Malik ni tabi'i, Malik bin Anas ini tabi'i, dia meninggal pada 179 Hijrah. Makanya kalau kita tengok dari segi time frame dia tidak sempat nak sezaman dengan tabi'in. Di antaranya Malik bin Anas ini, maka kelihatan seolah-olah macam dia ni dah melepasi tempoh dan jangka masa tabi'in. Dia mungkin berada dalam kalangan ulama-ulama tabi'in, tabi'in insya-Allah. Lebih kurang macam itulah, sebab kita nak dapat spesifik, kecuali dia meletakkan ada yang mengklasifikasikan ianya duduk dalam tabi'in ataupun tabi'in. Tapi kalau kita tengok Imam Malik bin Anas meninggal 179 pun masih lagi dalam kalangan tabi'in. Umur manusia ini lebih kurang dalam 70, 80, 90 lebih kurang. Itu pun kita dah kata dia tak sampai, sebab dia meninggal pada tahun 290. Dia meninggal pada 291, hampir 300, hampir tahun 300 Hijrah. Maka kalau kita tengok, dia lebih kepada duduk dalam kategori tabi'in. Okey. Selain daripada itu, ada soalan lagi ke? Okey, pernah dengar namanya tu. Okey. Sufi. Sufi. Kalau tengah tadarus tiba-tiba menangis waktu membaca Al-Quran, sambil baca sambil nak tahan mata, tangis hingga elok. Eloknya berhenti. Nanti kita akan jumpa Nabi menangis. Tak ada dalam kitab Al-Azkar, tapi ada hadis ada hadis yang diriwayatkan tentang Nabi dengar Abdullah bin Mas'ud baca satu ayat, dan dia surah An-Nisa, dan dia surah Abdullah bin Mas'ud berhenti sekejap sebab dia tak tahan, dia nangis. Eloknya menangis sebab kalau kita menangis, ada yang menangis yang kita boleh kontrol. Bacaan, makhraj huruf terjaga, panjang pendeknya terjaga, maka hak-hak bacaan Al-Quran terjaga, tidak ada masalah untuk menangis. Sambil membaca, ia datang lebih lagi, kita rasa kepada hati itu dia datang. Okey. Tapi kalau menangis itu teresak-esak sehingga hilang hak-hak huruf, makhraj huruf itu, panjang pendeknya terganggu, maka elok berhenti dulu. Kalau kita tengok imam tarawih, kan, dia bila dia teresak-esak sangat, dia akan berhenti. Kalau dia nak menangis, dia menangis dulu, dia menangis. Dan menangis ini bukan dibuat-buat, sebab kalau dalam semayang tak boleh. Kalau dalam semayang dia jadi macam dia adalah yang bercakap tentang kesan kepada semayang dan sebagainya, tapi wallahu alam, kita melihat kepada satu keadaan yang tidak disengajakan, tidak boleh dikawal, maka insya-Allah moga solat dia boleh terus. Cumanya kena berhenti daripada baca Al-Quran itu supaya kita dapat menjaga hak-hak dan kebajikan ayat Al-Quran itu sendiri. Maksudnya kita menjaga hak-hak ayat Al-Quran itu sendiri. Jadi kita kena berhenti, hilang kesedihan itu, dan kita sambung balik. Maksudnya kalau sedih tu lama sangat sampai kita tak boleh nak baca, kita kena cuba kawal dan kontrol, dan mungkin kita kena berhenti dekat situ, dan Allahu Akbar, dan semoga dengan perubahan rukun itu kita dapat sedikit mengawal perasaan kita, dan kita teruskan sembahyang. Dan inilah, jadi kalau ikut berdosa, kalau kita sengaja, kita tahu kita baca dah silap dah dengan sebab kita menangis, dan kita teruskan, jadi macam berdosa lah. Jadi berdosa lah sebab kita kena berhenti. Kita kena berhenti sebab menangis yang mengganggu orang kata apa, keaslian dan betul dan hak-haknya ayat-ayat Al-Quran itu. Jadi kena berhenti. Tengah giliran baca tak boleh berhenti. Macam mana tengah giliran baca tu? Sebab tadarus lah. Boleh Puan Intan. Kalau tulis tu tak dipahami oleh ustaz ni kan, boleh bercakap.
Kadang-kadang dia susah nak faham. Boleh Intan? Puan Intan? Maksudnya tengah giliran tadarus lah maksudnya. Tak boleh berhenti. Okey, tak apa. Kalau giliran tadarus tu hukum manusia, tadarus ini pun ada banyak keadaan juga. Kita dah bincang tentang tadarus. Tadarus ni, giliran tadarus ni manusia punya kerja, manusia yang buat. Yang pentingnya apa? Yang pentingnya menjaga ayat Al-Quran. Menjaga kesucian ayat Al-Quran itu penting. Orang nak marah-marahlah. Kalau dia kata, you are fired daripada kumpulan tadarus kami, menangis, lambat kami nak khatam Quran. Tak apa, pergi baca seorang-seorang, tadabbur betul-betul, faham ayat Quran betul-betul, no hal. Tidak ada masalah. Sebab itu, satu perkara yang terlalu remeh bagi saya untuk kita meraihkan sangat-sangat giliran sampai kita terpaksa mengetepikan hak-hak ayat Al-Quran itu. Maka tak apa, tak ada masalah. Tengah giliran baca tak boleh berhenti. Berhenti je. Berhentinya kita tengah baca Al-Quran, sedihnya kita membaca Al-Quran dan kita terpaksa berhenti, itu pun apa yang menjadi sifat-sifat para salaf. Nabi sendiri menangis mendengar ayat Al-Quran. Apatah lagi kita, kalau kita nak kita faham ayat Al-Quran, maka berhenti, tidak ada masalah, berhenti. Orang nak kata apa, itu nombor 2. Bukan nombor 2, letak nombor 10 pun tak apa. Yang pentingnya kita berhenti, kita faham ayat Al-Quran, kita sedih, kita ingat Allah Ta'ala, kita memanjatkan keampunan dan memohon perlindungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. Lepas tu kita terus kepada perenggan yang seterusnya. Apa Imam Nawawi kata? Qiraatul Quran fil mashaf afdal min al-qiraati min hifzi. Membaca Al-Quran menggunakan mashaf Al-Quran adalah lebih baik daripada membaca Al-Quran daripada hafazan. Inilah yang disebut oleh rakan-rakan ataupun ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i, dan itu jugalah yang masyhur di kalangan di kalangan salaf. Tetapi dia kata wa hadha laysa ala itlaqihi. Janganlah pula lepas ni orang tak payahlah hafal Quran. Sebabnya hafal Quran kalau nak baca nanti kena baca pegang mushaf juga, pegang mushaf lebih bagus. Maka ini Imam Syafi'i rungkaikan permasalahan ni. Memanglah yang masyhur di kalangan salaf adalah membaca Quran dari mushaf. Lebih afdalnya daripada mushaf. Tetapi ini bukan itlaq, ini bukan satu ketetapan yang putus. Ini bukan satu hukum yang umum dan dasar, tetapi ia adalah bergantung kepada keadaan. Okey. Apa dia huraian dan rungkaian yang Imam Nawawi kata? Bal in kana al-qari' min hifdhihi yahsulu lahu min at-tadabbur wa at-tafakkur wa jam'u al-qalb wal basar akthar mimma yahsulu min al-mushaf fil qira'ah min al-hifdh afdal. Wa in istawaya fa min al-mushaf afdal wa hadha muradus salaf. Kalaulah seorang yang membaca Al-Quran itu daripada hafazannya dan dia berhasil mendapatkan tadabbur dan tafakkur dan menghimpunkan hati dia dan pemerhatian dia lebih baik daripada dia memegang mushaf, maka bagi dia membaca daripada hafazan itu adalah afdal. Tadi kita kata dah membaca Al-Quran daripada mushaf adalah afdal daripada membaca Al-Quran daripada hafazan. Tetapi Imam Nawawi kata ini bukan satu perkara yang itlaq, ini bukan satu perkara yang putus. Kalau siapa-siapa yang boleh membaca Al-Quran daripada hafazannya dan berhasil mendapatkan tadabbur dan berfikir dan menghimpunkan hatinya dan pemerhatiannya lebih daripada apa yang dia kalau dia baca dekat mushaf, maka dia kata fal qiraati min al-hifdhi afdal. Bacaan daripada hafazan itu adalah lebih baik. Bagi siapa? Bagi dia. Okey, bagi orang yang begitu. Kalaulah sama aja dia pegang mushaf pun dapat tadabbur yang sama, dapat standard tadabbur yang sama, dapat standard tafakkur yang sama, menghimpunkan hati dan hadir hati yang sama, maka dia kata wa in istawaya fa minal mashafi afdal. Kalau sama aja afdal daripada mushaf. Maksud afdal lebih baik menggunakan mushaf. Itulah apa yang dimaksudkan oleh salaf. Dia kata. Jadi kadang-kadang kita tertanya-tanya kenapa macam tu? Kalau secara logiknya saya boleh terangkan bahawa mushaf ini adalah kita nak pegang bukan kena ada wuduk.
maka di sisi kita membaca Al-Quran, dari hafazan pun kita dapat tadabbur, daripada membaca pegang mushaf pun dapat tadabbur. Baik kita pegang mushaf, sebab kita pegang mushaf contohnya kita rasa kasih dan sayang. Orang dulu kita diajarkan, walaupun ada orang kata apa duk letak-letak hantuk-hantuk kepala Quran dekat kepala dan sebagainya. Bukan begitu. Kita diajar dari kecil dulu untuk sayang Quran. Sayang Quran, letak di atas daripada pusat, tak kelik di bawah daripada pusat. Sekarang budak-budak letak dalam beg, tali beg panjang-panjang, duduk dekat belakang punggung. Duduk kat belakang kita dan kita tak terletak merata-rata atas lantai. Dalam tu ada mushaf, dalam tu ada muqaddam dan sebagainya. Dulu kita diajar untuk pegang, pimpin, junjung. Bukan kita menjunjung seolah-olah kita memuliakan kertas ini, tapi menjunjung, maksudnya itu kat situ ada tulisan Al-Quran, ada ilmu, ada benda yang kita perlu betul-betul jaga. Tidak ada masalah dari segi adab itu. Jadi kalau orang bagi kita hadiah, kita teringat hadiah tu, kita gimana? Contoh, saya bagi satu contoh lah. Ini bukan nak membandingkan Al-Quran dengan hadiah. Tidak ada bandingan Al-Quran, tetapi kita memikir secara logik juga dalam konteks ini. Contohnya kita teringat ada orang bagi kad dekat kita. Dulu-dululah kad raya kan, lepas daripada beberapa tahun ada kad raya, ada muzik contohnya kan. Bila kita teringat kad, kita bersyukur dan kita ucap terima kasih, kita doa ke dia. Tapi kadang-kadang bila teringat tu tak cukup dengan teringat saja, tapi kita nak tengok, nak buka, nak pegang supaya ianya lebih hadir lagi hati kita. Maka dengan kita memegang Al-Quran, kita memegang mushaf dengan keadaan kita berwuduk lagi. Jadi cuba tengok, ambil wuduk pun dengan niat nak pegang mushaf, niat nak baca Al-Quran, walaupun dia tidak menjadi syarat, tapi ia juga menghimpunkan padanya banyak perkara-perkara yang membuatkan seseorang itu dapat pahala yang lebih. Kalau kita tengoklah dari segi apa yang kita boleh faham, seseorang yang membaca Al-Quran, walaupun dia tadabbur boleh, tafakur boleh daripada hafazan dia, dengan seseorang yang membaca Al-Quran daripada mushaf, dapat tadabbur, dapat tafakurnya, maka ulama kata lebih baik pegang mushaf. Supaya kita sentiasa berada dengan Al-Quran. Walaupun Quran tu duduk dalam hati kita, walaupun dia dah hafal Quran, pegang mushaf. Itu sebab para hufaz, budak-budak kita dekat sekolah-sekolah tahfiz diajarkan bawa Quran, bawa mushaf. Kat mana-mana pun bawa mushaf, kecil ke besar bawa. Supaya ia menjadi satu rutin, dia menjadi sahabat kita. InsyaAllah. Maka seterusnya dia kata apa? Ja'at athar bi fadilati raf'i saut bil Quran wa athar bi fadilati israr. Telah datang kepada kita athar ataupun dalil-dalil ataupun riwayat-riwayat yang berkaitan dengan membaca Al-Quran dengan suara yang tinggi, dengan tinggi sikit lah, bukan menjerit. Bukan dimaksudkan sini menjerit, tetapi suara yang nadanya tinggi, notnya tinggi, maksudnya dengan suara yang kuat. Dan juga terdapat dalil-dalil tentang membaca Al-Quran dengan perlahan. Dan para ulama berkata, menghimpunkan di antara keduanya, bahawa sesungguhnya membaca Al-Quran secara perlahan itu adalah lebih jauh daripada riak. Bila kita baca Quran pelan-pelan ni, dia jauh daripada riak. Takut juga. Mungkin tidak semua orang boleh dapat riak dengan baca Quran, tapi ramai juga yang dia boleh datang riak dengan membaca Al-Quran. Maka ulama kata baca pelan-pelan, dia adalah lebih jauh daripada riak. Dan ia adalah lebih baik pada orang yang tidak riak tapi takut. Dia tidak riak tapi dia takut ada riak. Dia baca Quran dengan secara perlahan. Tapi bagi orang yang dia kata fa illam yakhafir riya fal jahri afdal. Tapi bagi orang yang tak takut ada riak, dia baca Quran kuat-kuat pun tidak ada masalah bagi dia tak rasa riak pun. Sebab itu dah menjadi rutin dia contohnya kan. Dan dia baca tidak ada masalah, baca kuat lebih baik ulama kata. Tapi dengan syarat, macam kita dah sembang dah sebelum ni, kita dah bincang dah, kita cakap dah perkara ini sebelum ni, bisyart alla yu'zi ghairahu min musallin au naimin au ghairihima, dengan syarat dia tidak menyakiti dan tidak mengganggu orang-orang yang bersolat ataupun orang-orang yang tidur ataupun selain daripada mereka, kedua-dua mereka ini. Maksudnya tak kira lah, tak mengganggu orang, yang penting tak mengganggu orang. Kadang-kadang kita kata apa tidur je pun
ini Quran kan, tak boleh. Orang tidur itu hak dia, itu hak badan dia. Maka Quran kita baca untuk diri kita dulu, jangan mengganggu orang lain. Dengan syarat tak mengganggu orang lain. Wa dalil, dan dalil kepada kelebihan membaca Al-Quran dengan cara yang jahar ini banyak. Sebab apa? Sebab satu dalil. Nanti kita tengok satu dua hadis yang saya akan sebut. Saya dah cari tengok. Yang pertama dia kata yata'adda naf'ahu ila ghairihi. Dia membuatkan manfaat itu, benefit itu sampai kepada orang lain. Contoh apa? Contohnya dia baca, orang boleh faham apa yang dia baca. Boleh memberi peringatan kepada orang lain dengan apa yang dia baca. Satu. Yang kedua, orang bila dengar kita baca Quran dan dia diam, dengan niat dia mendengar kalam Allah dan dia kena diam, dia pun dapat pahala juga. Maka kita saling membantu dalam konteks kemasyarakatan kita, tanpa kita menyakiti orang lain dengan kita baca Quran kuat itu, maka kita dapat sama-sama dapat cari pahala dengan banyak. Wali'annahu yuqidhu qalbil qari', dengan sesungguhnya membaca Al-Quran dengan kuat, dengan jahar itu akan membangkitkan, menjaga, menjadikan hati pembaca Al-Quran itu jaga dan sedar. Bila kita baca kuat-kuat kan, kita akan, telinga kita main peranan, hati kita akan main peranan, sama-sama secara kolektif menjadikan Al-Quran itu sebagai halwa diri kita, jiwa kita. Wa yajma' hammahu ila al-fikr wa yusrifu sam'ahu ilaihi, dan menjadikan fokus pemikiran dia itu dan pendengaran dia itu kepada Al-Quran. Kalau baca Quran dengan slow je, telinga pendengar sikit-sikit je, hati pun mungkin agak sukar untuk fokus. Maka baca Quran kuat-kuat tidak ada masalah, dengan syarat tak ganggu orang. Dan yang selainnya adalah apa? Bila kita baca Quran dengan kuat, dia akan membuang dan menjauhkan diri kita, mengelakkan diri kita daripada rasa mengantuk, dan menjadikan diri kita menjadi agak lebih nasyat, lebih aktif, lebih cergas, dan juga boleh membuatkan orang lain bangun dari tidur. Ini sebenarnya benda ni dia bukan contradiction sebenarnya. Tadi dia kata jangan ganggu orang tidur. Tapi yang ni membuatkan orang lain tu terjaga daripada tidur. Kita kena faham konteks. Dalam circle orang yang baca Al-Quran, mereka suka untuk mendengar Al-Quran. Mereka suka untuk tidak tidur, dan mereka suka untuk berlawan mata untuk tidak tidur dengan sebab mereka nak dengar Al-Quran, nak baca Al-Quran, nak tadabbur Al-Quran. Orang-orang yang macam ni yang dimaksudkan. Wa ghafilin wa yunashituhu, dan orang yang lalai, kita dapat memberi dia peringatan dengan bacaan Al-Quran yang kuat. Okay? Cuma macam kita katalah, bila dengar ayat Quran, kita kena ada adab dia, kita kena dengar dan fokus. Itu sahaja. Tak payah baca lah. Kita dengar. Orang baca Quran, kita dengar. Cukup. Famata hadarahu syai'un min hadhihi niyat fal jahru afdal. Bila perkara-perkara yang disebutkan sebelum ini tadi, dia datang dengan niat-niat ini, niat untuk memberi peringatan kepada orang lain, niat untuk tidak mengganggu orang lain, tetapi memberi sedikit peringatan, memberi orang, berkongsi pahala dengan orang. Dia kata fal jahru afdal. Maka baca Quran dengan terang itu adalah lebih afdal. Kita boleh tengok satu dua dalil yang disebut tentang bacaan Al-Quran yang mana Nabi suka nak dengar Abdullah ibn Mas'ud baca Al-Quran. Dalam satu hadis dalam Sahih Bukhari, Nabi kata kepada Abdullah ibn Mas'ud, "Iqra' alayya al-Quran." Bacakan kepadaku Al-Quran. Dan Ibn Mas'ud dia kata apa? Qultu, "Ya Rasulullah, kaifa aqra'u 'alaika wa innama unzila 'alaika?" Ya Rasulullah, bagaimana aku nak membacakannya ke atas kamu sedangkan ianya diturunkan ke atas kamu? Apa Nabi jawab? Nabi kata, "Inni ashtahi an asma'ahu min ghairi." Sesungguhnya aku suka nak dengar
dari ayat Quran ini dibacakan selain daripada aku suka nak dengar orang baca Quran. Jadi kita ni bila kita ada kawan-kawan yang pandai baca Quran, yang kita suka nak dengar dia baca Quran, kita suruh dia baca Quran. Syekh baca sikit Quran aku nak dengar. Arab orang Arab biasa baca iqra Quran. Baca Quran. Kita tradisi orang Melayu jarang nak suruh orang baca Quran, kita nak dengar. Yang kita nak dengar adalah apa? Cerita sikit, takkan tak ada cerita apa-apa semalam kan? Kan pergi ke nilai, kan pergi ke pavilion, takkan tak ada cerita apa-apa. Kan semalam jumpa orang tu tak ada cerita-cerita. Kita suka sangat cerita-cerita yang macam tu. Apa kata lepas ni kita jumpa kawan-kawan sambil-sambil duduk bersembang, tanya khabar sebagainya, baca sikit, baca Fatihah sikit nak dengar. Tak apa, tak ada masalah. Baca sikit surah Al-Fil nak dengar. Kenapa nak dengar? Sajalah aku suka nak dengar. Tidak ada masalah. Ataupun kita bagi alasan atau bagi sebab semoga kita duduk berkawan, kita duduk bersembang ni ada benda baik di dalam sembangan kita itu. Ada benda baik, ada ayat Al-Quran di dalam kita duduk berjumpa dengan kawan-kawan kita. Itu biasa. Nabi tengok bila disebut dekat Abdullah bin Mas'ud, bacakan kepada ku Al-Quran. Dia kata Lepas tu Ibn Mas'ud dia kata apa? Faftatahtu surat An-Nisa, dan aku pun buka bacaan itu dengan surah An-Nisa, faqara'tu alaihi, dan aku pun baca surah An-Nisa itu ke atasnya. Falamma balaghat, bila sampai falamma balagtu, ketika mana aku sampai kepada ayat fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Bagaimana keadaan kalau kami datangkan, Allah kata, bagaimana keadaan orang yang kalau kami datangkan bagi setiap umat itu dengan saksinya, dengan saksi yang boleh menyaksikan bagaimana umat itu. Wa ji'na bika ala haula'i syahida. Allah kata, dan kami datangkan dengan kamu ke atas mereka itu sebagai saksi. Lepas tu qala, Ibn Mas'ud dia tengok, dia kata nazartu ilaihi, dan aku melihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ainahu tadhrifan, dan air matanya bercucuran, menangis, air matanya menangis. Ada yang riwayat mengatakan dia suruh Ibn Mas'ud berhenti. Dia suruh Ibn Mas'ud berhenti. Faqara Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu min awal surat An-Nisa hatta balagha Allah Ta'ala faqalaba minhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam minta daripada Ibn Mas'ud untuk berhenti. Yatawaqqaf 'anil qira'ah. Dan Ibn Mas'ud pun fatawaqqafa Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu 'anil qira'ah. Maksudnya tengah-tengah Ibn Mas'ud baca sampai ke ayat fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Nabi minta berhenti Zat. Makna dia setelah habis ayat tu lah. Setelah habis ayat tu, maknanya kalau kita tengok, maksudnya bacaan Ibn Mas'ud ni bukan bacaan yang laju-laju. Maksudnya ada hentian-hentian, ada sela-selanya untuk baca Quran itu didengari dengan cara yang tenang, yang bagus. Maka Nabi minta berhenti. Dan Ibn Mas'ud berhenti. Dan Ibn Mas'ud bila Nabi suruh berhenti, dia pun tengok kat mata Nabi. Wa nadhara ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa idza ainahu sallallahu alaihi wasallam tadhrifan. Bila dia tengok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kedua matanya mengalir air mata. Yajri dam'uha wa yasil. Mengalir air matanya. Qila buka'uhu sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan bahawa Nabi ini menangis sebabnya alal mufarritina fi haqqillah azza wa jalla. Disebabkan umat-umat yang melampau di atas hak-hak yang Allah Taala bagi kepada yang sepatutnya dijaga. Hak-hak Allah Taala yang sepatutnya dijaga. Dan ada yang kata huwa buka farahin la buka'u jaza'. Ada yang kata Nabi menangis itu sebab gembira. Li'annahu ta'ala ja'ala ummatahu syuhada' ala sairil umam. Sebabnya
Dia kata sebab Allah jadikan umat Islam ini sebagai saksi ke atas umat-umat yang lain. Ada pendapat-pendapat dalam tafsiran ayat itu. Tapi nak ceritanya, Nabi minta Ibn Mas'ud baca. Maknanya bila minta Ibn Mas'ud baca, Ibn Mas'ud baca dengan suara yang kuat. Ya? Dan tidak ada masalah kita menjadikan tradisi ini dalam tradisi kita sebagai orang Islam. Kawan-kawan kita ramai. Kadang-kadang tadi cuba buat hilang, buat orang kata apa? Buat benda lain sikit. Esok telefon kawan-kawan lama tak dengar cerita kan. Aminah, baca sikit Quran, nak dengar sikit. Lama tak dengar baca Quran, dia pun tersipu-sipu. Bacalah, baca. Maksudnya kita sama-sama kongsikan perkara itu, perkara tradisi dan cara Nabi Muhammad SAW mendekat dengan para sahabat yang lain, suka nak dengar para sahabat yang lain baca Al-Quran. Dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu di antara orang yang dia ni digelarkan juga dengan Ibnu Abd, digelarkan itu juga. Ibnu Mas'ud di antara 4 orang para sahabat lain pun hebat juga, tapi ini di antara yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Ahmad bin Hanbal, Imam Bukhari juga, Imam Tirmizi juga, dan disahihkan oleh Imam Tirmizi. Dia kata daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dia kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata Rasulullah SAW bersabda, khudhul Qur'ana min arba'ah, ambillah Al-Quran ini daripada 4. Min ibni ummi abd fabada'a bihi, dari pertama daripada ibni ummi abd, dan Nabi mulakan dengan ibni ummi abd. Siapa ibni ummi abd? Abdullah ibn Mas'ud. Yang kedua, wa Mu'adz ibn Jabal, dan Mu'adz bin Jabal. Yang ketiga, Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab. Yang ketiga Ubay bin Ka'ab. Yang keempat Salim maula Abi Hudzaifah. Ini 4 orang yang Nabi kata kalau nak ambil Quran, ambillah Quran daripada mereka. Ada banyak lagi hadis-hadis lain yang menceritakan tentang kelebihan Abdullah bin Mas'ud. Maka kita faham bahawa kenapa baca Quran dengan kuat itu tidak mengapa, dengan syarat-syarat yang kita dah sebut dah sebelum ni pun, kita dah sembang banyak dah tentang perkara ini, dan boleh baca Quran dengan kuat. Kalau duduk dekat rumah, baca Quran dengan kuat. Kalau kita duduk dalam circle orang-orang yang menghafal Quran, membaca Al-Quran, dan kita tahu dia tidak ada masalah. Maksudnya kita tahu bila kita baca Quran dia akan diam. Bila dia baca Quran kita akan diam. Bila kita tertidur dia baca Quran kita pun tak marah. Okey? Kalau kita baca Quran, dia tidur, dia terjaga dengan bacaan Quran kita, dia pun tidak marah sebab dia akan bangun dan baca Quran balik. Itu tidak ada masalah. Yang tak bolehnya adalah orang yang tidak faham dan orang akan terganggu, dia letih nak tidur, dekat masjid tempat orang awam, orang datang kadang nak singgah, nak semayang dan nak bermunajat, kita baca Quran kuat-kuat dan sebagainya, macam dalam satu hadis yang Nabi tegur itu, maka itu tidaklah bertepatan dengan apa yang nak dimaksudkan di dalam perbahasan yang disebut oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ini. Ada soalan ke? Kejap kita tengok. Okey. Jadi saya rasa kita berhenti sampai kat situ supaya kita dapat memahami secara konteks ni, secara yang holistik. Kita memahami dengan betul supaya kita dapat mempraktikkan, melaksanakan dalam kehidupan kita seharian. Semoga Allah memberikan kita, menjadikan kita orang-orang yang mencintai Al-Quran, menjadikan Al-Quran sahabat, mendapat syafaat daripada Al-Quran. Macam dalam satu hadis, bacalah Al-Quran, Nabi kata iqra'ul Quran fa innahu ya'tikum syafi'an li ashab, ya'tikum yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Quran, sesungguhnya datang pada hari kiamat itu memberi syafaat kepada pembaca-pembacanya. Maka kita minta Allah jadikan kita di kalangan orang-orang yang suka, sayang membaca Al-Quran dengan baik, berkongsikan Al-Quran, melangsungkan tradisi-tradisi ulama-ulama salaf, orang-orang salaf dulu dengan Al-Quran. Kita harapkan begitu supaya kita ini mendapat keberkatan daripada perkara-perkara tersebut. Semoga kita dimasukkan dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisailil muslimina wal muslimat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz Muhammad Azhar atas kongsian ilmunya. Semoga dapat sedikit sebanyak memberi manfaat buat kita dan semoga memberikan kepahaman dan manfaat buat kita semua. Terima kasih kepada para jemaah yang sudah duduk bersama-sama hingga ke akhir majlis ilmu ini. Dan seterusnya Ustaz, kita tutup dulu, tangguh dulu dengan majlis pula dah dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Insyaallah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insyaallah. Minta maaf kalau ada salah silap. Okay, assalamualaikum. Jumpa lagi insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Puan Ainun. Sama. Ainun.